Okay, Assalamualaikum. Kita sambung video topik kita iaitu berkaitan dengan rate of reaction, kadar tindak balas. Masih membincangkan planning eksperimen faktor kepekatan. Yang minggu lepasnya sebenarnya dah hampir habis lah. Cuma cikgu ada sedikit lagi, lebih kurang 10% lagi. Okey, berkenaan dengan graf yang kita dapat. Ini graf yang kita dapat, yang mana cikgu kata jaranglah kalau soalan-soalan hendak menguji kamu, jarang dia bagi bertanyakan soalan graf seperti ini. Tapi kalau yang melibatkan kertas 3 pelajar yang bukan batch kamu, ni boleh keluar lah soalan macam ni. Okey, tak apa, kita bincang balik. Graf ini masih tidak habis. Okey, jadi kamu, cikgu rasa sebahagian mungkin sebahagian besar dah tahu macam mana nak kita dapat bentuk graf lengkung seperti ini. Okey, so perkara pertama dah selesai untuk melukis graf kepekatan melawan masa. Okey, kalau kamu tengok langkah untuk eksperimen ini, sebenarnya dia suruh kamu lukis dua graf. Graf pertama adalah kepekatan sodium thiosulfate against time, dan satu lagi concentration of sodium thiosulfate against 1/time. Dia ada dua bentuk graf. Okay, so ini kita dah dapat. So graf yang kedua adalah bagaimana nak buat graf concentration of sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate against time, bukan against time, against 1/time. 1/time. Okey, graf yang kedua ni mana kita dah dapat? Okay, sebenarnya graf yang kedua ni semua data-data dia kita ambil seperti mana data yang sedia ada ni lah. Daripada graf sini tak perlu buat eksperimen yang lain. Data yang ada tu kita boleh buat untuk graf yang kedua ni yang mana concentration kita sudah ada. Okey. Time tu sudah ada, cuma untuk graf yang kedua dia bukan nak time, dia nak 1/time. 1/time, satu per masa. Okey, ringkas ceritanya, satu per masa ni sebenarnya dia mewakili 1/time sebenarnya berkadar langsung dengan rate of reaction, kadar tindak balas. Ada cerita dia, tapi cikgu buat kesimpulan untuk memudahkan kamu. 1/time ni apa perkaitan dia? Sebenarnya 1/time tu adalah berkadar terus dengan rate of reaction. Okey. Okey, so dengan data yang kamu ada, kamu ada kepekatan, boleh kamu catatkan kepekatan. Okey, 1/time ni kamu terbalikkanlah 1/time ni, kamu akan dapat nilai barulah. Nilai kamu ni kamu relatekan dengan data yang sini. Ni kamu ada ni. Okey, kemudian kalau kamu buat nanti kamu akan dapat satu. Ini memang kena buat contoh lah. Kalau tidak kamu tak susah nak faham ni. So dengan data ni kamu catat. Okey, kamu akan dapati satu lengkung graf garis lurus seperti ini. Okey, ni kamu akan dapat graf yang kedua seperti ini. Okey, paksi Y concentration ni sama saja macam di atas. Okey, cuma paksi X ni kamu tukarkan kepada 1/time. 1/time ni mewakili rate of reaction. Okey, apa maksud graf ni? Maksud graf ni adalah semakin tinggi kepekatan sodium thiosulfate,
maka kamu akan dapati apa? Semakin tinggi nilai 1/time. Kan? Semakin rendah nilai concentration 1/massa, nilai dia semakin kecil. Okay, 1/time ni cikgu cakap tadi sama dengan nilai rate of reaction. Jadi semakin tinggi semakin tinggi kepekatan sodium thiosulfate, natrium thiosulfate, maka nilai rate of reaction dia semakin tinggi. Ini dalam istilah matematik berkadar terus lah, berkadar terus. Okey, concentration berkadar terus dengan 1/time, ataupun sebenarnya concentration berkadar terus dengan rate of reaction. So ini kesimpulan untuk graf yang kedua. So inilah telah lengkaplah fakta yang kamu perlu tahu. Okay, daripada eksperimen tadi kita akan dapat dua graf yang kamu kena buat dah. Faktor kepekatan juga tak semestinya graf seperti ini. Seperti mana cikgu cakap, dia juga boleh graf seperti yang biasa kita buat lah, yang popular, yang biasa ditanya untuk kamu dalam soalan peperiksaan. Boleh saja dalam bentuk macam ni. Okay, nanti kita akan lihat contoh-contoh soalan seperti inilah. Dia boleh melibatkan 4 jenis faktor yang lain. Okay. Okay, habis faktor kepekatan, okay, kita bincang pula faktor suhu. Bagaimana planning of experiment boleh kita buat untuk menentukan faktor suhu. Okay, faktor suhu untuk aktiviti planning of experiment ni dia menggunakan, sebenarnya cuba kamu lihat ni. Okay, kita masih menggunakan bahan kimia yang sama, iaitu sodium thiosulfate. Okay, bertindak balas dengan sulfuric acid. Okay, dalam bahasa Melayunya natrium thiosulfate bertindak balas dengan asid sulfurik. Bahan kimia yang bertindak balas adalah sama dengan menggunakan faktor kepekatan. Jadi di sini graf yang kita akan dapat seperti mana graf yang kita bincang sebelum ni. Okay, tapi tak apa, kamu salin fill in the blank ya. Okay, cikgu baca. Okay, problem statement. Okay, how does the temperature of sodium thiosulfate solution affect the rate of reaction with sulfuric acid? Okay, bagaimanakah suhu natrium thiosulfate, larutan natrium thiosulfate memberi kesan kepada kadar tindak balas. Okay, kalau faktor kepekatan hari tu kita macam mana kita manipulate, iaitu kita dengan menukar kepekatan natrium thiosulfate dengan mencairkan dengan menggunakan air suling. Okay, untuk faktor suhu ni macam mana pula? Sekarang kita akan lihat. Okay, hypothesis. When the temperature of sodium thiosulfate solution increases, the rate of reaction with sulfuric acid increases. Okay, apabila suhu natrium thiosulfate meningkat, maka kadar tindak balas dengan asid sulfurik meningkat. Okay, manipulated variables. Okay, sudah tentulah temperature atau suhu campuran ataupun suhu natrium thiosulfate. Okay, ini bermaksud kita akan menjalankan eksperimen. Setiap eksperimen kita menggunakan suhu yang berbeza. Macam mana kita buat? Dengan kita panaskan lah. Okay, sini kita panaskan menggunakan penunjuk Bunsen burner. Okay, kita tetapkan suhu berapa yang kita nak setiap eksperimen. Okay, fixed variable corresponding the rate of reaction. Fixed variable. Okay, ada beberapa pilihan. Kita baca beberapa pilihan ya. Volume and concentration of sodium thiosulfate solution. Yang mana sodium thiosulfate kali ini kita tidak ubah. Jadi volume dan concentration ni kita fixkan lah. Okay, ataupun sulfuric acid pun boleh, mana-mana lah.
Okey, apparatus kamu boleh baca. Okey, prosedur. Okay, cikgu baca secara ringkas prosedur dia. Okay, 50 cm³ of sodium thiosulfate solution is measured and poured into a conical flask. The temperature of the solution is measured using thermometer and recorded. Okay, kali ini kita menggunakan thermometer sebab kita nak tahu suhu eksperimen kita. Okay, the conical flask is placed on top of a piece of paper with a mark X at the center. 5 cm³ of sulfuric acid is measured and poured quickly and carefully into the conical flask. Swirl the conical flask at the same time. Start the stopwatch. The mark X as shown in the above diagram is observed. The stopwatch is stopped immediately when the mark X is no longer visible. The time taken for the mark X is no longer visible is recorded. Step, okay, dah habis tu menggunakan suhu yang asal tu. Kemudian step 1 to 7 are repeated using same volume and concentration of sodium thiosulfate, but heated gently to a higher temperature of 35. Okay, untuk eksperimen yang kedua. Kemudian 40 degrees, 45, 50 and 55 degrees. Okay, kita ulang eksperimen ini sampai berapa kali tu? Okay, 5 kali eksperimen. Okay, setelah dapat data, kita akan plotkan graph temperature against time. Tadi kita pakai concentration against time. Kali ini kita pakai temperature against time. Okay, kita tak guna faktor concentration, faktor temperature against time is plotted. Okay, hasil habiskan tu kita buat graph yang kedua, temperature against 1/time. Okay, so kamu akan dapat graph seperti tadi. Okay, dengan data yang kamu ada, kamu akan dapat graph seperti mana, sama dengan graph concentration, tetapi untuk graph kali ini kita tak pakai tajuk concentration lah, kita pakai temperature of the solution ataupun mixture sodium thiosulfate solution. Kamu gantikan dengan temperature, gantikan dengan time, samalah. Dan kamu akan dapat bentuk graf seperti ini. Bermaksud kalau temperature, suhu tinggi, bila suhu tinggi maka pangkat X hilang masa yang diperlukan untuk pangkat X hilang makin cepat. Kalau suhu dia semakin rendah, maka pangkat X hilang pun semakin lama. Jadi kamu akan dapat graf seperti inilah, sama. Okey. Dan kehendak soalan juga dia akan suruh kamu plotkan graf kepekatan melawan satu permasa, sama juga. Dan kalau kamu tukarkan masa kepada satu permasa, macam nak tukar? Contohnya contoh kita ambil satu bacaan di sini, masa sini contohnya contoh 30 saat. Okey, satu permasa macam mana? Satu permasa tu 30 tu 1/30 lah. Tekanlah kalkulator. Dapatlah bacaan ni, kamu letak sini lah. Okey. Ini kamu kena tengok contoh dalam modul atau mana-mana. Cuba buatlah ni. Kalau dengar saja mungkin kamu agak confused. Okey. So untuk graf yang kedua sama juga, concentration tu kita tukarlah faktor suhu, temperature ataupun suhu natrium thiosulfate melawan satu permasa, kamu akan dapat graf yang sama juga seperti ini. Okey. Ini nak membuktikan bahawa suhu berkadar terus. Okey. Berkadar terus apa? Okey, berkadar terus dengan 1/time. 1/time ni sama dengan bermaksud rate of reaction. Okey. Habis tentang faktor suhu.
Untuk mangkin mangkin sini dia tak guna eksperimen kepekatan dan suhu. Untuk mangkin ni dia pakai eksperimen yang menggunakan mangkin lah. Contohnya dekat sini hydrogen peroksida ni yang kita dah bincang sebelum ni, hydrogen peroksida. Kalau kamu ingat lagi, ada dua tindak balas untuk tahap form 4 ni, ada dua tindak balas yang penting, iaitu zinc dengan asid sulfurik kan, menggunakan mangkin kuprium sulfat ke apa. Dan satu lagi yang ni lah, hydrogen peroxide solution. Okey. Dia kalau dalam keadaan biasa dia akan terurai menghasilkan oksigen dan air, tapi penguraian itu ataupun decomposition tu mengambil masa yang lama lah. Tetapi kalau kamu masukkan mangkin manganese oxide, dia akan serta-merta terbebas dengan serta-merta lah, oksigen dan air. Okey, so catatlah dia punya fill in the blank ni, problem statement. How does manganese oxide affect the rate of decomposition of hydrogen peroxide? Ataupun dalam bahasa Melayu, bagaimanakah mangkin mangan 4 oksida memberi kesan kepada penguraian hidrogen peroksida? Hipotesis: mangan 4 oksida atau manganese oxide increases the rate of decomposition of hydrogen peroxide. Okey, mangkin mangan 4 oksida meningkatkan kadar tindak balas, kadar penguraian hidrogen peroksida. Okey, cuba kamu ingat balik bagaimana menulis persamaan dia, penguraian gas hidrogen peroksida ni. Okey, iaitu hidrogen peroksida H2O2 terurai menghasilkan menghasilkan air dan oksigen. Okey, kemudian kamu seimbangkanlah. Macam nak seimbangkan ni? Okey. Okay, manipulated variables the presence of manganese oxide responding the rate of reaction. Okay, fixed variable volume and concentration of hydrogen peroxide solution. Okay, ataupun kamu boleh pakai apa, temperature kan, same temperature. Okay, so yang ni kamu boleh baca. Tapi untuk faktor mangkin ni kita tak akan dapat graf seperti tadi lah. Kita akan dapat graf sama dengan graf ni solid of reactant. Sebabnya kita ukur dengan, kita lihat dari segi oksigen gas yang terbebas oksigen. Okey, itu saja cikgu nak cepat lah untuk 4 faktor ni. Kalau cerita panjang lagi. Okey, itu saja. Kita tengok contoh-contoh soalan. Ini kita yang bahagian terakhir untuk rate of reaction.